Hari ni kita berada di satu tempat yang saya tak tahu kat mana sebenarnya. Kita pusing tadi, lalu ikut kelapa sawit dekat sejam nak sampai sini. Sebenarnya kat tepi sana tu ialah Sungai Selangor. Dan kat belakang nanti kalau awak tengok daripada aerial shot ni, kat belakang ujung tu yang putih-putih tu, itu ialah lombong pasir tepi Sungai Selangor. Saya sebenarnya tempat ni duk cari lama dah, atas Google Map nampak tau, geram nak datang kan. Jadi hari ni saya buat keputusan untuk datang juga dengan Volkswagen Tiguan 1.4 Highline. Cuma masalahnya Tiguan Highline ni dia two wheel drive dan front wheel drive. Jadi semua orang kata kalau nak SUV lebih bagus ada four wheel drive kan. Well, hari ni saya lalu jalan-jalan yang memang ngeri juga, berlopak dan memang boleh sangkut dagu punya. Dan tak ada sekali pun yang sistem two wheel drive ni gagal, kecuali ada satu bukit yang mana dia agak berlopak. Jadi tayar tu tak dua-dua dapat berlekat atas jalan. Saya kena reverse sikit, beritahu arah sikit dan naik. So sebenarnya kalau you nak SUV all wheel drive tu, kalau betul-betul ekstrim, kalau setakat laluan kelapa sawit, kebun, dusun, balik kampung, nak pergi air terjun, yang two wheel drive dah cukup. Cuma of course two wheel drive ni bila kita pandu dia mestilah berbeza sikit dengan four wheel drive kan. Nak tahu apa dia beza dia? Jom kita try. Rancangan kita hari ni sebenarnya mudah je, nak tengok laluan ni daripada Sungai Buaya ke tepi tebing Sungai Selangor tu. Kalau ikut dalam peta Google Map ni memang laluan tu laluan Felda lah, ada kelapa sawit ke apa getah ke daripada Sungai Buaya. Dan kalau ikut masa yang dicadangkan tu dalam 20 minit setengah jam je, pasal jarak pun tak jauh, dalam 8 km. Tapi bila kita memang expect lah ada jalan tu akan tak begitu berjaga, berlopak, bekas lori, so dia punya tebing dia rendah, puncak dia tinggi. Jadi bila kita masuk tu ada beberapa laluan tu yang memang kita tak boleh lalu. Penyudahnya sampai penghujung tu kita tak boleh lalu. Tapi apa yang menariknya dalam sepanjang perjalanan ni, pacuan dua roda tu tak menjadi isu langsung. Isu paling utama sebenarnya ialah ground clearance. Ground clearance tu menyebabkan masalah. Disebabkan jalan tu tak rata macam ni, punya crown yang tinggi. Kalau kita tak kisah tentang ground clearance, boleh je kita letak roda tu supaya terpacak kat tanah, padat kat tanah je dia boleh berjalan. Tapi sebabkan takut dagu tu bercala, kita terpaksa cari laluan-laluan yang agak pelik-pelik sikit, menyebabkan roda tu terangkat. Dan ini yang kadang-kadang menyebabkan sistem pacuan dua roda tu tak dapat nak mendapat cengkaman yang terbaik lah. Jadi kita terpaksa main-main dengan steering untuk membantu sistem tu mencari cengkaman. Jadi saya kira dalam keadaan sekarang ni, pacuan empat roda membantu kalau jalan tu teruk sangat ataupun basah. Tetapi itu pun memerlukan tayar yang specialist lah. Kalau dalam keadaan biasa macam ini, two wheel drive, front wheel drive dah cukup elok dah. Sebab kenapa saya cakap situ, kalau kita hanya menggunakan kenderaan ni off-road 1% atau kurang daripada 5% daripada perjalanan biasa, dan tak berbaloi nak belanja untuk four wheel drive sebabkan increase in terms of cost, complexity, fuel consumption dan macam-macam lagi lah. Of course ada kelebihan dari segi dia punya drivability, tapi tengok kat sini menunjukkan bahawa sebenarnya ground clearance yang menjadi isu yang lebih pressing lah. Tapi nak kira yang ini bukan betul-betul SUV kan, dia macam more like a crossover, so kira okey lah. Dan yang kita dapati dalam perjalanan ni ialah sistem pacuan dua roda itu sendiri bukan satu kekangan. Kadang-kadang jalan tak rata macam ni, contohnya memang dengan rumput yang licin pun kereta tetap kekal dengan kestabilan. Kita tak ada terasa macam terlalu berbahaya ataupun terlalu banyak slip. Dan of course minimal macam ni, ground clearance yang tambah sikit ni memang mendatangkan kelebihan lah. Kita tak ada takut sangkut bawah ke apa benda ke. Cuma yang lebih menarik lagi ialah apabila kita habis main dekat jalan-jalan macam ni, kita jumpa jalan pasir. Dan jalan pasir ni memang laju, dia lurus, rata dan kita boleh bawa dengan laju lah. So betul-betul kita lanyak di jalan pasir ni dan kita dapat mengujinya pada kelajuan tinggi. Dan segala lorong-lorong kecil semua kita masuk lah. Nak tengok pemandangan-pemandangan kat sini. Punya masuk main lorong-lorong ni sampai tersesat kita kat sini. Sekejap lah tersesat sekejap.
Sesat di padang pasir kita. In 400 meters, turn right. Tapi selepas kita kembali ke jalan pasir ni, kita bawa dengan agak laju Kita tengok saya tengah balance the steering. Kereta ni memang cengkaman dia cukup bagus lah. Pasal of course dia punya ada traction control dan VSC, Vehicle Stability Control. Dan jalan loose surface macam ni memang betul-betul kita akan push rasa sistem tu berinteraksi dengan kita banyak Kalau you tengok dekat meter cluster tu akan nampak dia menyala banyak kali jugalah. Dan setiap kali dia menyala tu, di atas jalan loose macam ni kita tak begitu rasa sangat tau. Dan pasal dia memang kita memerlukan dia bertindak agak agresif dengan keadaan jalan yang licin macam ni. Jadi dalam keadaan macam ni memang kita berasa kenderaan tu lebih stabil. Cuma pada penghujung corner-corner tu ada limit, kita akan rasa the front end tu macam loose sikit. But overall, two-wheel drive dengan VSC sudah cukup untuk memberikan kita cengkaman dan keyakinan yang agak bagus lah untuk memandu pada keadaan jalan licin begini. Saya rasa sebenarnya sistem all-wheel drive ke two-wheel drive ni bukan sebab utama kenapa orang pilih Tiguan Allspace ni Jadi kenapa kita pilih Tiguan Allspace ni ialah kerana kita nak ruang 7 tempat duduk. Sebab Tiguan yang sebelum ni hanya menawarkan 5 tempat duduk lah. Dan ini menghadkan pilihan Tiguan ni kepada keluarga yang punya ramai anak lah. Dan kini dengan reka bentuk untuk 7 tempat duduk Allspace ni, dia nampak lebih cantik lagi pada mata saya lah. Pasal yang 5 tempat duduk tu nampak macam kontot sikit lah. Yang ni panjang, lebih anggun dan lebih elegan. Dan kalau kita tengok dari segi reka bentuk pun, BMW atau Volkswagen memang pandai lah bagi dia punya muka kereta dia berkelip-kelip. Cukup dia punya chrome dia, dan tengok kemasan lipatan-lipatan besi tu semua cukup halus dan cukup tajam lah. Ini menjadikan kereta dia memang nampak mahal dan nampak begitu sasa. Memang dia ada satu gaya SUV yang kita tengok pun meyakinkan lah. Contoh macam dia punya roof rack ni, dan sudut-sudut yang besar ni, dan juga dia punya tayar, rim, dan semua kemasan tu nampak menjadikan ini satu kenderaan yang dikira nampak kelihatan lasak. Tengok lasak ni bila dah kotor berkerak macam ni pun masih lagi ada dia punya handsome dia tu. Dan juga kita tengok daripada luar kemas, daripada bahagian dalam pun kemas. Pasal Volkswagen ni bukan saja terkenal dengan reka bentuk yang kemas dan canggih, tetapi juga ergonomik yang bagus. Dan bila kita tengok kereta ni, dia punya skrin utama pemandu tu full digital lah. Jadi situ saja banyak yang kita boleh kawal di situ. Pelbagai maklumat boleh dipaparkan. Ini memudahkan kita lah bila kita memandu. Dan ini satu yang ciri yang sangat penting saya rasa kepada Volkswagen, menghasilkan kabin yang nampak cantik dan canggih. Begitu juga dengan sistem hiburan di mana menawarkan Android Auto, Apple CarPlay, dan tengok kita boleh kawal berbagai-bagai fungsi aircon melalui touchscreen. Jadi ini salah satu ciri kebiasaan kumpulan VAG lah, menampakkan kereta mereka kelihatan moden, canggih dan mahal. Selain itu, dia punya kualiti bahan kemasan dan juga pilihan ciri-ciri keselesaan. Sebagai contoh, ada pintu meja di belakang, kursi belakang ni, dan juga ada ruang aircon ataupun corong aircon di belakang yang mempunyai kawalan suhu sekali. Jadi kita dapat mengawal keselesaan dengan lebih tepat lagi untuk orang belakang. Di samping itu kita tengok bahan yang digunakan juga rasa berkualiti, dan ruang sendiri di dalam kabin Tiguan ni memang lapang untuk barisan kedua. Dan kalau kita nak untuk tambahkan ruang untuk orang belakang, kita boleh gerakkan sedikit kursi ke depan. Tapi secara keseluruhannya, kabin dan luaran kereta ni memang nampak berkualiti, dan build quality juga elok. Dan itu dia punya memang antara tarikan utama lah untuk Volkswagen ni. Dan selain daripada kemasan yang cantik ni, kita tahu Volkswagen ni dia punya kekuatan ialah pada enjin dengan gearbox lah. Dan gearbox DSG yang ditawarkan dengan kereta ni dengan enjin 1.4 liter TSI ni menghasilkan torque dan kuasa yang cukup mengujakan untuk kenderaan dalam kelas ini. Di samping itu juga ia memberikan good return on fuel economy lah, lebih kurang 15 km untuk setiap liter, lebih kurang 6.7. Itu dia punya numbers lah. Tapi saya rasa kalau kita memandu secara biasa, 7.5 ataupun 8 liter per 100 km tu sangat boleh dicapai lah. Tak perlu kita mencuba terlalu sangat.
Selain daripada itu, bila kita membeli kenderaan keluarga ni, memang apa yang kita cari ialah ciri-ciri yang memudahkan kita lah. Sebagai contoh ni, power tailgate. Dan juga yang penting, ruang belakang ni masih lagi ada ruang untuk kita letak barang walaupun 3 barisan kerusi digunakan. Dan mudah pula untuk kita turunkan kerusi. Ni barisan ketiga, mudah kita turunkan obviously. Dan untuk barisan kedua pula ada lever di tepi ni untuk kita lepaskan dia. Jadi bila dah turun pula, ianya mendata, lantai tu data. Dan kita tengok kat bahagian belakang ni ada ruang untuk simpan tonneau cover. Jadi tak adalah kita pening kepala nak simpan bersepah merata-rata. Ini memang Volkswagen dan kereta Jerman ni yang memang mempunyai kelebihan kat situlah, di mana mereka seolah-olah ada kelebihan dari segi spesifikasi. Dia orang boleh menawarkan macam-macam. Yang ini termasuk dengan lampu projektor, LED lah, itu ini. Dan dalam kabin juga kita tengok dia punya ciri-ciri yang ditawarkan tu, termasuk kat kerusi ni walaupun variant yang boleh kita kata ni mid range ada lumbar support adjustment jadi lumbar support adjustment ni pada saya memang sesuatu yang penting jugalah untuk terutamanya kita keluarga kalau ramah kita yang dah berumur sikit lah. Jadi saya kira Volkswagen Tiguan All-Space Highline ni adalah satu pilihan yang lebih mampu milik daripada Tiguan All-Space R-Line. Yang 4Motion tu memberi kita lebih keyakinan dalam keadaan-keadaan ekstrim bila kita push. Tapi as a family car, kita jarang selalunya bawa macam tu. So kalau kita nak bagi skor, reka bentuk tu memang boleh bagi 7.5. Reka bentuk cabin juga boleh bagi 7.5. Practicality cabin saya bagi dia 8 lah. Dari segi pemanduan saya bagi dia 7.5 juga. Dan dari segi nilai untuk wang anda, saya rasa ini saya bagi dia 7.5 juga per 10 dan itu menghasilkan nilai keseluruhan 7.5 per 10. Macam mana awak setuju tak dengan ranking saya? Boleh kongsikan pendapat anda di bawah. Okey, sampai situ saja review kita kali ini. Kalau awak suka, tolong tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Kalau boleh tekan butang subscribe dan juga tekan butang lonceng untuk dapat maklumat terkini bila kita muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.